Persatuan Ulama Malaysia atau ringkasnya PUM telah ditubuhkan atas kesedaran, idea dan sokongan majoriti para ulama yang menyertai Kongres Ekonomi Islam pertama anjuran Kementerian Luar Bandar pada tahun 1972. Bertitik tolak daripada itu, satu perjumpaan dibuat bagi membincangkan penubuhan PUM yang diatur oleh beberapa orang tokoh ulama dan ilmuwan pada 22 Safar 1392 atau pada 8 April 1972, bertempat di Dewan Al-Malik Faizal, Maktab Perguruan Islam. Maktab ini merupakan pusat matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hasil pertemuan itu, Allahyarham Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim telah dilantik sebagai penasihat jawatankuasa penaja, sementara Ustaz Nik Muhammad Muhyiddin Musa sebagai pengurusi penaja. Timbalan pengurusi penaja pula, kepercayaan diberi kepada Dr. Muhammad Zain Othman, manakala setiausaha pula ialah Ustaz Muhammad Nakain Ahmad. Jawatan bendahari pula diamanahkan kepada Tuan Syed Harun Syed Abdul Rahman Al-Habsi, manakala ahli-ahli jawatan kuasanya terdiri daripada Datuk Ghazali Abdullah dan Tuan Haji Arsyad Masjuri. 2 tahun selepas itu, PUM ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1974 melalui satu mesyuarat agung khas yang diadakan di Kolej Islam Kelam, Selangor. Mesyuarat buat kali pertamanya telah melantik Ustaz Nik Muhyiddin Musa sebagai yang di-Ketua PUM yang pertama. Antara tokoh yang terlibat dalam saf kepimpinan peringkat awal ialah Tan Sri Dr. Abdul Hamid Othman, Allahyarham Datuk Fadil Muhammad Noor, Datuk Ismail Kamus, Allahyarham Datuk Ishak Bahrum, dan Datuk Dr. Harun Din. Selepas Ustaz Nik Muhyiddin Musa, teraju kepimpinan PUM diamanahkan kepada Ustaz Haji Ahmad Awang dari tahun 1981 sehingga 1999, diikuti oleh Ustaz Haji Abdul Ghani Samsudin dari Oktober 1999 sehingga Mac 2004. Yang di-Ketua PUM yang keempat pula ialah Datuk Haji Mat Saleh Mat atau Ahmad sejak Mac 2004 hingga Jun 2007, sebelum diganti oleh Datuk Al-Syekh Abdul Halim Abdul Kadir sebagai yang di-Ketua PUM yang kelima. Objektif PUM antaranya ialah menyatukan ulama dalam harakat Islamiah serta menggembelingkan tenaga mereka dalam proses menegakkan syariat Islam. PUM juga berusaha meninggikan kedudukan dan taraf ulama di dalam masyarakat serta menjalankan usaha-usaha kebajikan dan dakwah, termasuk menjalankan penyelidikan, penerbitan buku-buku ilmiah serta menghidupkan karya-karya Islami. Selain itu, PUM juga bekerjasama dengan persatuan-persatuan Islam lain di negara ini dan menjunjung usaha meninggikan nilai-nilai akhlak dan rohaniah di dalam masyarakat. PUM juga berperanan memberi bimbingan kepada masyarakat bagi membina dan membangunkan ummah dalam kerangka yang berlandaskan kehendak agama. Sebagai NGO, PUM terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang diadakan secara berkala untuk ahli-ahlinya dan masyarakat, dan di antaranya ialah siri seminar pemikiran Islam, siri seminar madrasah ulama, siri bicara tokoh, kuliah untuk komuniti dan diskusi muntadah haraki. Program bersama anak yatim dan warga emas, bimbingan kepada generasi muda, program bina insan dan motivasi juga menjadi prioriti. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya sama-sama kita mendukung apa hasrat yang telah dimukakan oleh abang-abang kita sebelum kita dalam memajukan, dalam membina Islam ini, terutama dalam menangani arus perkembangan semasa dan juga rintangan-rintangan yang sentiasa kita hadapi. Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor adalah salah satu cawangan Persatuan Ulama Malaysia. Kami dari Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor menumpukan aktiviti berkaitan dengan perbincangan intelek bagi menyelesaikan masalah-masalah semasa yang berkaitan dengan umat Islam. Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor juga terlibat dengan Sekretariat
menangani masalah akidah di kalangan orang-orang Islam di Selangor yang ditubuhkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Persatuan Ulama Malaysia Cabang Selangor juga terlibat dengan usaha-usaha untuk meraihkan ulama, di mana kami mengadakan program bersama dengan orang ramai untuk mendekatkan ulama dengan masyarakat. Saya seronok teruja special bar ini, bahkan kita pun boleh bantu. Saya boleh bantu Persatuan Ulama walaupun saya dulu saya pernah tanya nak masuk Persatuan Ulama ni mesti kau jadi ulama. Dia kata mudah-mudah pun boleh jadi ahli ni. Jadi saya pun sedia membantu Persatuan Ulama untuk pergi. Kita kena turun kepada letak ada satu sensitivity di situ ya. Pertama supaya antara satu dengan lain memahami. Kalau ada understanding, dia tak timbul masalah tadi. Saya melihat isu itu tak akan selesai sampai bila-bila. Masing-masing ada saja prejudis ya. Jadi umpamanya bila kita masing-masing menghormati apa pandangan, asal saja sekarang ni kita lihat ada isu orang kadang-kadang coba mencabar kita punya sensitivity, sengaja dicabar sebab mungkin kerana bertitolak pada prejudis itu ya. Jadi kalau dah tak ada prejudis, masing-masing boleh menerima seadanya dengan saling hormat menghormati, saya rasa suasana itu akan lebih lumayan. Cabaran untuk agama kita yang lama kita abaikan adalah cabaran ini, mengisi kandungan Islam. Kita mungkin sekarang kita ada platform politik, kita bertelagah macam mana pun kita tahu the benefit still ada. Dengan agama, pentadbir agama kata kalau lepas bahaya pun ikat dia ketat. Semua buat pun buat lalang kandang. Itu yang kita alami yang menjadikan kita punya kandungan kreatif Islam ini tak mobile, sebab kita dah diberi kekangan garis yang untuk kita bergerak. So kita bagi tahu bagusnya saya kata kita tak boleh hidup dengan ketakutan untuk berbuat silap. Ini yang kita CEO untuk Novelines yang Berhad, sebuah syarikat yang menghasilkan komik Islam online pertama di dunia. Okey. Memang bagus, amat bagus. Okey, dan perlu digalakkan dan diadakan secara bersiri. Cuma saya mengharapkan agar setiap sesi ataupun kolokvium itu diikuti dengan satu action ataupun satu tindakan yang positif. Bukan setakat seperti kata MC tadi ya, setakat adakan kolokvium demi kolokvium tanpa ada sebarang kesudahan. Okay, sebab apa yang dipaparkan oleh misalnya oleh pencerama terakhir memang itulah yang dialami oleh kami dalam bidang media dan juga bidang seni. Sejak Jun 2010, PUM beroperasi di bangunan baru 2 tingkat di Seksyen 7 Shah Alam dan dilengkapi dengan tenaga kerja dan kemudahan moden. Ia termasuk mempunyai bilik mesyuarat, ruang tamu, ruang solat dan ruang bekerja yang selesa kepada kaki tangannya. PUM juga mempunyai kaki tangan yang cukup bagi melaksanakan keperluan kerja, amanah dan tanggungjawab yang diganas. Kaki tangannya meliputi setiausaha kerja dan pengurus pentadbiran, eksekutif penerbitan dan reka bentuk, selain eksekutif dakwah, penyelidikan dan penolong eksekutif kewangan. Kesemua kaki tangan dipantau oleh Sekretariat Pengurusan PUM yang dianggoti oleh Yang di-Pertua, Setiausaha Agung dan Bendahari. Menyedari tugas berat mewarisi tradisi keilmuan dari zaman berzaman, PUM kini sedang giat mengumpul dana bagi pembinaan kompleks institusi, tahfiz dan pusat tarbiyahnya sendiri. Atas tanah seluas 4 ekar di lot 401 dan 427 di Jalan Sungai Lalang, Mungkin Semenyih, Hulu Langat, Selangor, yang diwakafkan oleh Tuan Haji Ahmad Dahlan Jali atau Mokhtar pada tahun 2009, impian PUM semakin menjadi realiti. Pada pendapat saya, sudah sampai waktunya Persatuan Ulama Malaysia mempunyai institusi pendidikan dan markas tarbiyah ataupun pusat tarbiyahnya yang tersendiri, yang merupakan satu legasi kepada kelangsungan penglibatan Persatuan Ulama Malaysia di dalam masyarakat. Mengikut perancangan, kompleks itu akan menempatkan pusat tahfiz lengkap bersama asrama lelaki dan perempuan, selain surau komuniti dan rumah kaki tangan bagi menempatkan guru-guru.
Blok sekolah bakal menempatkan bangunan 3 tingkat yang mempunyai 18 bilik kuliah, 2 bilik makmah, bilik bacaan, surau, bilik guru, bilik pengetua, bilik lawatan serta lain-lain fasiliti semasa. Bagi blok asrama setinggi 2 tingkat pula, ia akan dilengkapi sebanyak 32 bilik pelajar, bilik rehat dan bilik mandi. Selain itu, surau komuniti pula dijangka mampu menempatkan seramai 230 jemaah pada satu masa. Kos pembinaannya tidak termasuk kelengkapan dalaman dan keperluan asas dianggarkan mencecah 5.65 juta dan memerlukan masa kira-kira 30 bulan bagi disiapkan tertakluk pada perolehan dana dan kewangan. Setiap sumbangan akan mendapat pengecualian cukai daripada lembaga hasil dalam negeri dan yang paling utama mendapat keberkatan dan pahala amal jariah yang berterusan seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir tanggungjawab untuk mendirikan institusi ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Untuk itu saya menyeru kepada bagi pihak pimpinan Persatuan Ulama Malaysia, saya menyeru kepada seluruh umat Islam untuk turut sama menyumbang apa juga sama ada dari segi material dan spiritual ataupun sokongan untuk menjayakan pembinaan institusi pendidikan dan pusat tarbiyah Persatuan Ulama Malaysia ini sebagai amal jariah kita bersama. Tanpa kerjasama semua pihak, tanpa pandangan semua pihak, tanpa bantuan semua pihak, saya percaya Persatuan Ulama Malaysia tidak akan dapat membuat apa pun kecuali dengan usaha yang gigih daripada semua pihak, terutama yang ikhlas untuk membina ataupun memajukan agama Islam itu sendiri. Usaha-usaha yang kecil ini akan direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal saleh, maka dengannya kita akan dapat ganjaran yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, semua masyarakat, marilah sama-sama kita bergemeling tenaga untuk bekerjasama membangun, menggerakkan Islam ini ke arah yang lebih mantap lagi sesuai dengan keadaan dan zaman yang ada pada hari ini. InsyaAllah anda boleh bertekad.